Alright guys, seperti yang kita tertunggu-tunggu mengenai pengeluaran KWSP, iaitu pada 2 hari bulan Disember, KWSP telah mengeluarkan kenyataan media secara rasmi, iaitu iSinar dibuka kepada semua ahli KWSP yang terjejas pendapatan akibat COVID-19, dan permohonan dalam talian bermula pada 21 Disember 2020. Tetapi persoalannya, adakah anda layak atau tidak? Sebab dia ada beberapa kategori ya. Jadi dengar sampai habis lah, oke? Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Berjumpa lagi dekat video Abang Kas yang selanjutnya. Topik mengenai KWSP dan juga siapa yang layak memohon, kerana ada beberapa kategori ya. Alright guys, hari ini 2 hari bulan Disember 2020, KWSP telah mengumumkan kriteria atau butiran kemudahan iSinar yang kini dibuka kepada 8 juta ahli yang layak. Tetapi kriteria yang kelayakan adalah seperti berikut guys, mempunyai beberapa kategori ya. Oke, kategori pertama, mereka yang layak termasuk ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja di dalam sektor ekonomi yang gig, yang sudah lama tidak mencarum, yang hilang pekerjaan, suri rumah, ataupun yang diberi notis cuti tanpa gaji ya. Kriteria bagi kategori 1 adalah seperti berikut. Ahli yang tidak caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya 2 bulan berturut-turut semasa permohonan, ataupun ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 Mac 2020. Okey. Bagi dua kategori ini, nombor 1 dan kedua ni, tiada dokumen sokongan diperlukan. Kelulusan pula secara automatik berdasarkan data daripada KWSP sendiri, dan ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.government.my. Tetapi mulai 21 Disember 2020 ya, dan pembayaran untuk ahli yang layak akan bermula dari pertengahan Januari 2021. Okey, itu kategori pertama ya guys. Bagi kategori kedua pula guys, ialah ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas, termasuklah pengurangan gaji dan allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa overtime selepas 1 Mac 2020, yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenal pasti melalui dokumen yang diberikan. Maksudnya ada dokumen sokongan lah. Untuk melancarkan proses pengesahan, KWSP memerlukan dokumen sokongan daripada ahli, iaitu slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan, dan notis perberhentian ataupun pemotongan allowance ataupun tuntutan kerja lebih masa. Jika dokumen ini di atas tidak boleh dikemukakan, sebarang dokumen sokongan seperti penyata bank ataupun surat pengesahan majikan boleh dipertimbangkan lah. Macam rumit juga guys ya. Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.government.my mulai 11 Januari 2021 ya guys. Okey, 11 Januari 2021 bagi kategori nombor 2 ni. Bagi kategori yang pertama tadi, dia boleh pergi memohon secara talian pada 21 Disember lah. Jadi yang ini ada lewat sikit lah. Jadi guys, bagi kategori nombor 2 ni, oleh kerana anda hanya boleh memohon secara talian melalui iSinar ni mulai pada 11 Januari. Jadi untuk memastikan permohonan dipertimbangkan dengan terperinci, status permohonan akan dimaklumkan pada ahli dalam masa 2 hingga 3 minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya dan selepas kelulusan diberi, maksud awal Februari lah. Dan jumlah kelayakan iSinar ini tertaluk kepada baki simpanan akaun satu ahli berdasarkan butiran terkini seperti berikut. Yang ini memang kita sedia tahu kan.
Oke, ahli yang punya baki 100.000 dan ke bawah dalam akaun 1 boleh membuat pengeluaran sehingga maksimum RM10.000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan ya. Dengan bayaran lump sum pertama sehingga maksimum RM5.000. Selepas tu bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 1.000 ya. Dan B, ahli yang mempunyai baki lebih daripada 100.000 dalam akaun 1, maka layak mengeluarkan pengeluaran maksimum 10% atau RM60.000, yang mana lebih rendah daripada akaun 1. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama lump sum sehingga RM10.000 dan bulan-bulan berikutnya akan dibayar secara ansur-ansur lah. RM10.000 yang untuk yang RM60.000 kan. Jadi boleh semak baliklah kelayakan kita, sama ada kita layak ataupun tidak. Dan bagi memastikan kelancaran proses permohonan, ahli digalakkan untuk mendaftar iAccount. Jadi siapa yang belum ada iAccount tu banyak diberikan tutorial cara mendaftar ya. Mengemas kini nombor telefon bibit untuk menerima transaction alteration code ataupun TAC di kios dan kaunter KWSP, dan memastikan nombor akaun bank mereka adalah aktif. Okey. Surat ini dikeluarkan oleh APF Media Desk, Jabatan Ahli Awal Korporat, 2 Disember 2020 ya. Jadi di dalam gambar raja ini ada tertulis carta ya. Contoh simpanan akaun 100.000 dan ke bawah, yaitu akaun pengeluaran maksimum 10.000. Jika pakai akaun 4.500, hanya boleh dikeluarkan maksimum 4.400 ya guys. Mesti ada baki 100 tinggal di dalam akaun 1 ya. 10.000, 9.900. Okey. Pembayaran bulan pertama 5.000. Untuk yang baki dalam akaun 70.000, pengeluaran maksimum adalah 10.000. Pembayaran bulan pertama 5.000 diikuti dengan bayaran 1.000 5 bulan berikutnya lah. Dan untuk 100.000 pun sama, dibagi 10.000 dan 5.000, dibagi dalam 5.000 dan 1.000 dalam bulan-bulan berikutnya selama 5 bulan lagi ya. Jadi semua 6 bulan. Jadi contoh ni, siapa yang baki dalam akaun adalah 4.500, maka pembayaran bulan pertama dibagi lump sum terus 4.400 lah. Kerana ahli perlu meninggalkan baki kurangnya 100 dalam akaun 1 untuk terus menikmati faedah sebagai ahli KWSP. Maksudnya kita masih ada faedah lah untuk yang kita dapatkan. Dan untuk simpanan akaun 1 yang lebih 100.000, pengeluaran maksimum hingga 10% daripada simpanan akaun 1 hingga 60.000 ya. 60.000 layak. Bagi akaun 1 yang mempunyai baki 100.000 RM1, pengeluaran maksimum 10.000. Pembayaran bulan pertama 10.000. Untuk yang baki akaun 500.000, pengeluaran maksimum dia adalah 50.000, bulan pertama 10.000. Dan bagi akaun 1 yang punya baki 800.000, pengeluaran maksimum dia pun 60.000, bulan pertama 10.000. Maksudnya bulan-bulan lain 10.000 biasanya sampai 5 bulan. Macam itulah. Oke guys, bolehlah cek kelayakan kita masing-masing ya. Siapa yang layak, siapa yang tidak, siapa yang memerlukan, siapa yang tidak kan. Cuma orang cakap memang betul lah KWSP ini untuk kita simpanan hari tua. Tetapi di masa sekarang ni orang cakap memang banyak yang memerlukan daripada meminjam. Lagi satu geng, sekarang ni orang cakap kejadian bunuh diri pun lagi banyak, menghampiri kes kematian COVID disebabkan tekanan, ceraian semua kan. Jadi diharap benda ini dapat beringankan lah kepada pencarum yang layak. Moga-moga dipermudahkan siapa yang layak tu. Jadi kita ikuti je lah. Kalau ada lagi lain-lain orang cakap lain-lain update lah kemas kini ya, memang tahu ada lagi dipermudahkan kan. Harap-harap lah guys. Alright guys, sampai di sini video kali ini. Jumpa lagi lah di channel lain. Santai guys, tenang-tenang di posisi.